Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Terima kasih join kelas malam ni. Saya tengok ramai yang setiap malam Jumaat malam Sabtu dia akan ada Okey. Siapa HP ni Boleh boleh ni tak? Sebab saya nampak nama dia HP je. Siapa? Itu ada nama lain. From HP to everyone. Okay, so malam ni macam kita dah suggest minggu lepas, kita nak cerita pasal multipurpose spray, multipurpose aromatherapy spray ataupun kita biasa panggil MPS. Okay, kalau tengok gambar kat depan ni ada 7 lah, sebab saya combinekan sekali, senang. Kalau tak nanti vanilla tu dia terpinggir, kan? So saya buatkan. Jangan risau, malam ni ada kelas, still ada recording, don't worry. So nanti saya akan masukkan juga dalam apa nama dia panggil tu, dalam YouTube. Yang mana belum subscribe tu subscribe lah YouTube tu. Sebab saya rasa ada banyak video dalam tu yang saya simpan sebelum ni. Okay. So kalau dah ikutkan, MPS ni adalah produk yang yang keempat atau kelima, kategori keempat atau kelima yang kita keluarkan selepas daripada massage oil semua tu, baru kita keluarkan yang keempat produk MPS yang keempat. Dalam masa tu kita keluarkan bukan semua range ni lah, sebab ada range yang dah bertukar, ada range yang tak ada, dan tapi ada kita yang ni kita bawa masukkan lah. Yang kita start dengan pandan, dan kita ada lavender, kemudian diikuti dengan rose, after that baru ada cempaka dengan glory itu apa, frangipani, tapi dah tak ada frangipani, so kita ganti dengan lemongrass, dan ada vanilla. Okay. Sorry. Okay, kenapa multipurpose aromatherapy spray? Siapa ada jawapan? Kenapa saya buat multipurpose aromatherapy spray? Siapa ada jawapan? Saya rasa macam ni lagi best kan? Cuba komen je kat situ. Kalau nak cakap pun boleh, tekan je space bar tu, boleh cakap. Agak-agak kenapa multipurpose aromatherapy spray? Faham tak maksud saya? Kenapa saya buat benda ni? Itu je sebenarnya. Ada siapa boleh jawab? Murah dan easy to use. Pak Azrin Okay, Pak Azrin. Actually, kalau tengok dalam essential oil, dia ada apa nama, pelbagai guna, pelbagai fungsi kan. Jadi kalau nak macam betul lah nak guna tu banyak kegunaan tu, itu betul lah, ready to use, senang. Sebab kalau nak terjemahkan ataupun nak guna sesuatu essential oil yang pure tu, dia agak terbatas kan penggunaannya. Ataupun kita kalau nak guna essential oil, salah satu cara je adalah menggunakan spray ni lah. Jadi ada kalanya ada orang tak nak beli apa nama dia panggil pure essential oil, dia nak guna spray, siap-siap dah, tak payah fikir dah semua. Jadi itu yang kita buat lah, multipurpose spray ni jadi fungsi sebenarnya adalah saya terjemahkan kepelbagaian fungsi essential oil ni tadi dalam kehidupan seharian. Kita masih lagi bercerita berkisarkan kepada stres dalam kehidupan seharian ni. So kalau kita tengok essential oil, apa fungsi-fungsi dia? Dia memberikan bau atau wangian. Jadi cerita pula di sutera ni nak promokan, nak mempromosikan wangian-wangian tempatan lah. Bagaimanapun saya still masukkan juga wangian-wangian apa dia panggil yang lain lah, yang dapat daripada luar negara juga, untuk komersial ataupun untuk compliment each other lah. So kalau orang kadang-kadang Malaysia ni faham-faham lah, kadang-kadang dia suka produk-produk apa luar negara kan, baru luar negara. Jadi saya cubalah masukkan 1, 2, 3 yang boleh digabungkan sekali lah. So satu lagi essential oil ni, dia ada orang panggil dia boleh kawal kita punya mood juga sama ada kita nak fresh ke, nak bagi bau yang fresh ke, bau relaxing, calming ataupun comforting. Ini semua yang dikeluarkan oleh essential oil ataupun yang boleh di-offer oleh essential oil. Yang kemudiannya kita nak terjemahkan juga bagaimana fungsi antibakteria, antiviral, antifungal ni boleh digunakan dengan mudah dalam kehidupan seharian. Tak semestinya nak guna pure essential. So dalam multipurpose spray ni dah ada dah. Jadi boleh pilih, pick and choose mana satu, nak bau yang ni, bau mana, senang. Sebab kita kalau boleh kita nak gunakan sebanyak mungkin, kita nak sutera ni sebanyak mungkin setiap masa berada di dalam kehidupan
keseharian kita lah. Itu yang saya cuba buat sebenarnya. Itu sebab itu yang datangnya tema ataupun tim slogan dia Your Scent of Life, wangian kehidupan anda. So kalau nak tak nak mesti ada wangian dalam kehidupan seharian. Dan kemudiannya essential oil ni juga boleh bertindak sebagai degreasing ataupun cleaning agent. Contohnya minyak daripada lemongrass semua tu ataupun yang bersifat lemon, citrus apa semua tu, itu semua boleh orang kata degreasing untuk membuang minyak ataupun buat cleaning lah. Itulah dia. Kemudiannya satu lagi adalah kita nak bagi pilihan semula jadi. Maknanya kalau ada kat pasaran kat luar sana kemungkinan lah dia ada apa dia panggil spray-spray komersial tapi yang mungkinnya ada bahan-bahan kimia yang kurang selamat ataupun ada efek jangka masa panjang. Jadi kita bagi offer kat sini, kita offer kat orang supaya orang boleh pilih nak guna yang ada di pasaran ataupun yang sekarang ni. Sebab kalau tengok yang sekarang ni, kalau di pasaran sekarang ada yang ada bahan kimia, ada setiap produk tu ada bahan kimia tertentu seperti phthalates ni, VOC tu dia panggil volatile organic compounds kan. Ada benzin, ada formaldehyde. Ini adalah bahan kimia yang biasa digunakan di dalam aerosol contohnya. Digunakan dalam perfume kereta contohnya kan. Jadi kat sini kita nak kita nak avoid benda ni. Jadi tugas kita kan selalu saya cakap kan, sutra ni dia kita fikirkan lebih sikit berkenaan dengan stres orang ni. Jadi macam mana kita nak selarikan dengan apa yang kita fikir dengan tujuan dia, dan itu yang kita hasilkan produk. Ini ada sedikit lah cerita-cerita di sebalik sebelum saya keluarkan multipurpose spray ni. Sekejap sorry lah, saya tadi baru sampai rumah, so dia tengah ni tadi lambat sikit sampai rumah. Okey. Ini yang pertama tadi, saya dah cuba combinekan essential oil tempatan, bagaimana kita nak promo, bagaimana kita nak gunakan essential oil tempatan dan kita combine dengan essential oil import. Contohnya kita ada lemongrass yang kita ada buat sekarang ni kan, lemongrass lemongrass dan peppermint yang kita buat sekarang ni kan. Kemudiannya kita ada cempaka yang kuning tu kat bawah sekali tu. Lepas tu kita ada patchouli yang kita combinekan dengan vanilla. Dulu kita ada frangipani warna merah kan, plumeria. Sekarang ni dah tak ada lah. And then kita ada rose. Rose yang kita guna sekarang ni adalah campuran lah rose, saya panggil rose kampung lah. Sebab kita guna water, rose water dan juga rose oil lah, tapi yang bukan rose auto. Yang ni agak murah sedikit lah. Kalau guna rose auto nanti tak termampu nak membayarnya. Dah lari daripada dia panggil apa? Lari daripada konsep sutra lah. Okay, then apakah kesan EO kepada sorry, slide malam ni tak banyak tau. Slide ni dalam 17-18 je. Dan kita tengok study juga kesan EO kepada apa yang dia panggil kepada mood yang menggunakannya kan. Sebab tadi saya cakap tadi apa sebab kita buat produk sutra adalah kita nak harvest fungsi essential oil tu tadi dari segi bau dia kan. Contohnya dia ada bau yang comforting. Siapa tahu bau comforting yang ada dekat dalam produk MPS Sutra ni apa? Salah satu contoh. Comfort. Siapa tahu? Siapa tahu? Salah satu MPS yang boleh bagi comfort. Lavender lagi. Vanilla. Vanilla. Dan kita ada fresh. Siapa tahu fresh? Fresh siapa yang bagi? Bauan apa yang ada fresh? Siapa? Berry lagi. Citrus berry, lemongrass, peppermint kan. And then kita ada relaxing. Relaxing tu barulah datangnya juga kita nak pakai dia panggil rose, lavender pun boleh, samalah. Then calming. Kan, ini semua adalah fungsi-fungsi. Tak kisah, dia depend pada situasi tertentu kan. Tak semestinya kadang-kadang bau kita panggil relaxing tapi sebenarnya untuk calming juga. So it depends, sama kan. And then kalau contoh bau MPS cempaka, tak tahu, saya suka cempaka berbanding yang lain-lain lah. Sebab dia wangi dan dia agak ceria kan, fresh kan. Itu.
Itu adalah kesan-kesan EO yang kita boleh harvest daripada MPS. Okey, kemudiannya kita ada keberkesanan EO sebagai antimicrobial kan. Okay, so dia ada dia kena bezakan kat sini saya tulis antibakterial dengan antimicrobial. Apa beza tu kena perhatikanlah Tapi dalam kes ni saya lebih suka cerita sebagai keberkesanan EO sebagai antimicrobial. EO yang kita guna dalam MPS adalah bersifat antimicrobial di mana ianya adalah antibakterial kan, antiviral dan juga antifungal kan, antifungi. Okey. Kemudiannya semua ni kebaikan kepada kesemua ni adalah dia boleh menghalang pertumbuhan bakteria ataupun kulat. Itu sebab kita gunakan spray sutra MPS tu tadi kalau mana kita nak halang pertumbuhan bakteria dan kulat. Kemudiannya kita nak membunuh bakteria dan virus di udara. Ini adalah dalam fungsi EO sebagai antimicrobial. Tak dengar Dengar? Fadila dengar? Dengar tak? Dengar. Okay. Dengan sikit. Dengar tak kuat? Okey. Tak kuat macam selalu Mungkin saya jauh kot. Sekejap. Saya cuba besarkan sikit saya punya. Sekejap. Kena clear. Cik baca tak semangat. Sekejap sekejap saya spray sekejap. Okey. Apa nama tadi? Okey, kalau kita tengok dalam sebagai antibakterial tadi kan, kita dah cerita kan, kalau antimicrobial maknanya adalah produk-produk yang boleh bersifat sebagai antibakteria, antiviral, antifungal. Jadi kalau kita tengok kat sini, kalau kita sebab kita selalu cakap tadi, apa kita boleh gunakan dekat dapur, boleh kita gunakan dekat untuk mencuci lantai apa semua kan. Jadi kebaikan kat situ sebagai antibakteria adalah untuk menghalang pertumbuhan bakteria dan pertumbuhan kulat kan. Kemudiannya untuk membunuh bakteria dan virus di udara. Yang ini, slide ni nanti saya akan ceritakan lagi lebih lanjut dekat dalam satu slide yang akan datang. Sekejap lagi akan saya cerita. Sorry. Okey. Sekarang saya nak ceritakan penggunaan secara am. Sebab selalu kita selalu cerita apa kegunaan secara am, apa kita guna, apa nama dia panggil? Apa kegunaan MPS ni? Selalu kita cakap apa? Boleh jadi air freshener, table cleaner, glass cleaner, ini itu yang selalu kita cakap. Kalau saya pun sendiri pun cakap benda yang sama. Kalau kat dalam bila kita buat promosi jumpa dekat orang luar kan. Jadi bila kita buat kat dalam ni, so sekarang ni saya nak brief you all apakah penggunaan-penggunaan secara am yang you all boleh target. Tak semestinya contohnya tak semestinya you boleh nak cover semua untuk sesuatu dia panggil apa? Sesuatu produk tu kan. Jadi kita target satu-satu saja. Cik Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Aris. Okey, sekarang kita masuk balik penggunaan MPS secara am sebagai penyegak udara. Kalau tengok kat gambar sebelah tu, dia sebagai penyegak udara. Yang ini saya make case ni adalah lemongrass lah, ini contoh saja kan. Jadi yang kemudiannya iaitu dia boleh memberi mood tertentu. Masa kita cerita yang tadi. Apa nama, calming, apa lagi? Refreshing, relaxing, calming. Itu semualah. Comforting. Comforting. Itu adalah apa dia panggil mood tertentu yang kita boleh dapat dari yang boleh diberikan oleh MPS ni tadi. Kemudiannya kita boleh menghapuskan bau yang kurang enak. Contohnya kalau kita ada bau yang terbaru ni, ada seorang tu dia jumpa saya, "Cik, boleh tak MPS ni boleh jadi repel kepada kucing?" Saya confused, kenapa nak repel kucing? Rupanya dia kata dia tak nak kucing tu hidu-hidu dekat tempat tertentu, spray kan. Jadi kucing tak adalah nak pergi dekat tempat-tempat yang macam tu sampah, bangku sampah semua kan. Jadi kat situ adalah salah satu cara untuk kurangkan bau nak hapuskan bau yang kurang enak lah. And then kalau dalam contohnya kalau kita tengah memasak pun sama juga.
kan. Kadang-kadang bau belacan ke bau apa yang lama terkurung, udara tak bagus tu you spray kan. So dia boleh kurangkan bau-bau yang kurang enak tadilah. Atau contohnya bau dalam kereta, bau durian, bau asap rokok ke, kalau ada bau apa-apalah boleh, dia boleh meredakan atau menghapuskan bau yang kurang enak. Kemudiannya dia juga boleh membunuh bakteria dan virus di udara. Betul yang saya cakap tadi tu. Dia bersifat antibakteria, antivirus di udara, so dia boleh membunuh. Kita ada buat kajian sebelum ni, kalau dulu ada data, saya tak ingat dia punya data tu dah lama. Nanti saya cari balik data dia bagaimana kita buat challenge test, kita spray dekat udara kan dalam keadaan tertentu, dalam satu bilik tertentu, boleh tak dia membunuh bakteria. Dan yang satu dia memerangkap habuk-habuk yang terampai udara. Okey, disebabkan MPS kita ni adalah dia panggil water based kan. Dia dalam bentuk mist. Jadi contohnya kalau dalam rumah atau dalam satu kawasan tertentu tu dia banyak sangat habuk yang terampai kan. Jadi apabila kita spray, tu spray ke udara, so dia akan merangkap sebab dia lembap kan. Dia akan merangkap habuk-habuk terampai tu akan turun dan menjadi lebih berat dan turun ke bawah. Kalau dalam bilik, kalau ruang yang kecil tu okey lah. Tapi kalau ruang yang besar-besar ni dia kena banyak kali spray lah. Tapi cara yang terbaik itulah dia kalau nak memerangkap habuk-habuk ni. Kalau contoh you masuk dalam bilik yang dah lama yang tak ini, you spray supaya habuk-habuk tu turun ke bawah. Boleh Okey, cara penggunaan dia, cara paling mudah adalah semburkan je lah beberapa kali ke udara untuk kawasan yang terlibat. Belum. Siapa jadi belum. Kita belum apa jauh lah. Baru fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama penggunaan MPS sebagai secara umum. Jalan yang first ni adalah sebagai penjaga udara. Macam saya tadi, saya ulang balik. Pertamanya adalah untuk memberi mood tertentu. Contoh you all bangun pagi. Ni kita bangun pagi Kalau daripada awal bangun pagi, apa yang best untuk spray? Apa yang best untuk spray? Apa yang best untuk spray bila bangun pagi? Nak letih-letih kan? Citrus berry. Citrus berry. Dia boleh pakai apa nama dia panggil tu, satu lagi tu, Rose sensation. Cempaka pun okey untuk aktifkan balik kan. Tapi malam nak tidur, you boleh pakai apa? Malam nak tidur boleh Lavender. pakai lavender, rose. Lavender. Kalau you all apa nama dekat office, apa yang best? Boleh pakai citrus berry, boleh pakai kalau citrus apa berry. Kalau anak-anak nak belajar, what is the best? Pakai citrus berry kan. Kalau nak tambah creative idea apa semua, pakai citrus berry. Okey. Kemudiannya untuk membuang menghapuskan bau yang kurang enak ni lah. Tertentulah. Kecuali yang saya pernah try bau boleh kalau nak bau durian boleh pakai lemongrass. Jangan pakai pandan, lagi pening. Dan boleh membunuh bakteria dan virus di udara. Sebab beberapa essential oil kita ni ada yang bersifat antibakteria, antiviral, antifungal. Tetapi ada juga yang hanya antibakteria dan antifungal saja. Dia tak ada antivirus. Nanti kita tengok. Okey, dan kemudiannya untuk merangkap habuk-habuk yang terampai udara. Bagaimana dia boleh merangkap habuk yang terdapat dekat udara adalah dengan kita spray. Apabila kita spray, mist yang keluar tu adalah mist yang lembap yang water based kan. Jadi apabila dia kena habuk dekat udara tu, dia akan melekat dengan habuk-habuk tu, so habuk akan jadi berat dan akan turun ke bawah. Itulah fungsi fungsi MPS sebagai penyegah udara. Okey. Siapa punya mic? Puan Syarifah Zubir, boleh mute. Okey, yang keduanya adalah sebagai apa? Pembersih meja. Okey, sebagai pembersih meja. Sebagai meja dan cermin lah. Saya kat sini saya sudah cakap sebagai pembersih meja dan cermin. Yang pertamanya adalah menanggalkan kesan minyak. Biasalah lepas makan ke, kat kedai makan ke, kat rumah ke, kat mana-mana lah yang ada kesan minyak ni, spraykan je atas meja dan lap. Jadi kalau you all nak jual kat kedai makan, kat restoran boleh. Jual bau pandan, jual bau lemongrass kan. Kalau pergi dekat luar,
dekat contoh you all pergi dekat mana? Kedai macam saya pernah pergi dekat Johnny. Dia ada spray dengan apa dia panggil tu? Citronella kan. Dia spray atas meja dia tu, dia spray citronella untuk ngelakkan lalat lah. Dan wangi juga kan. Sama macam kita Sutra ni ada MPS lemongrass yang you all pun boleh buat benda yang sama. Gunanya untuk menanggalkan kotoran atau daki, itu panggil gram di atas permukaan. Selalunya permukaan cermin lah, cermin-cermin yang dah, kadang-kadang cermin dekat luar kan. So dia banyak berdaki lah, kena lembapan tu lah, macam-macam lah, cermin kereta lah, cermin rumah. Tu sama, boleh spray. Tengok, berkilat kan. Karat pun boleh hilang, ya betul. Kemudiannya dia bunuh bakteria again, dia sama. Apabila ada bakteria dekat meja ke kat mana tu, dia boleh bunuh lah sebab dia bersifat antibakteria tadi tu. Cara penggunaan mudah, semburkan je di atas permukaan yang berminyak, kemudian lap dengan kain. Saya dengar sekarang ada ramai yang pakai kain apa nama tu? Kain buruk kayangan tu, apa ke nama dia? Apa nama kain buruk kayangan tu? Norwex. Norwex. Norwex, Norwex. Boleh lu pakai satu lagi power tu kan. Kalau pakai toilet good morning pun boleh, apa lagi kalau pakai towel Norwex tu. Lagi cepat hilang. Towel eco pun boleh. Okey, ini yang tadi kita cerita pasal sebagai penjaga udara, kemudiannya sebagai pembersih meja dan cermin. Wah, saya pakai baju koyak-koyak dan tak pakai je buat lap. Tu jimat. Lab Magic Office saya macam belajar tu, yes. So, nampak tak bila kita spray kat udara, kita dapat wangi, kita dapat kawal kita punya mood. Bila kita spray atas meja pun sama, kan? Tak stres lah. Itu maksudnya tak stres. Itu yang tadi kita nak cuba sampaikan. Maknanya sambil kita mencuci rumah, mencuci sesuatu, meja ke apa, dengan secara beraromaterapi kan. Hasilnya meja dan kaca berkilat bersinar. Yes. Okey. Ni dok. Ni sebagai cara penggunaan secara am adalah sebagai pembersih kat dapur. Tengok, berada ni kan selamba je basuh, lap kan. Berkilat meja dia. Kan? Menanggalkan kesan minyak. Ni biasa menanggalkan kesan minyak. Saya ulang-ulang dia berkurang dengan sama je nanti tu. Lepas tu apa lagi? Menghalang pertumbuhan kulat. Sebab apa tau? Kadang-kadang kalau perasan dekat kita punya dapur ni, kadang-kadang ada yang kulat-kulat ataupun panggil fungus kan yang tumbuh dekat-dekat celah-celah, apa nama dia panggil tu? Bucu-bucu tu yang kita tak boleh nak capai tu, kita spray lah. Kan? Spray kat sini apa yang best kalau dekat dapur? Apa yang best kalau spray kat dapur? Untuk hilangkan minyak, hilangkan ni, kan? Lemongrass, tu best. Lavender, pandan. Ini yang best lah. Ada kek? Tak ada. Masih dikacau biasanya kulat tumbuh di sebelah bilik air. Betul. Ini semua adalah benda-benda yang ada apa dia panggil key point yang you all boleh gunakan kan untuk menjual produk-produk MPS ni tadi kan. Lepas tu dia sama juga, again dia boleh membunuh bakteria, menghilangkan bau kurang enak sama macam tadi, membersihkan alatan memasak seperti dapur, gas, oven, microwave, peti sejuk, air fryer, Thermomix. Ni semua boleh cuci. Saya pernah tengok siapa dulu buat, kalau cuci oven dia cuci peti ais dia pakai multipurpose spray pandan, multipurpose spray lavender kan. So hasilnya tengok berkilat-kilat dia punya alatan memasak dia tadi kan. Jadi ini yang seronok bila kita tengok dia punya hasil itu kan. Cara penggunaan dia senang. Semburkan juga di atas muka yang terlibat, kemudian lap dengan kain Norwex ke, kain tak kisahlah kain apa pun, lap lah. Terlalu cepat Bestnya Nubi belum try lagi. Mak saya goreng kacang botak ni boleh spray je, tak payah sental, kena sental juga. Kena sental juga. Tak faham, mak saya goreng kacang botak ni boleh spray je, tak payah sental.
Kenalah lap-lap juga kan. Tak boleh lah spray tanggal macam tu kan. Tempat masak. Ya, spray lah. Spray betul lap kan. Spray lap. Saya kadang-kadang kalau dekat dapur tu, kadang-kadang puan ni dia spray je dengan dekat dapur, apa nama dia panggil tu? Dapur gas dia tu, kat permukaan tu spray je. Sekejap je berkilat kan. Okey. Ini sebagai pembersih dapur Dan satu lagi adalah penggunaannya sebagai ironing aid. Saya suka pakai ironing aid ni kan. Sebab dia memudahkan gosok, senang nak glide. Sebab okey, saya bagi tahu bahan kat dalam ni mostly essential oil dalam suatu MPS ni saya nak ceritakan kenapa dia memudahkan gosokan glide ni. Sebab dalam MPS ni dia ada air, dia ada essential oil, dia ada solubilizer. Kan? Solubilizer itulah yang sebenarnya membantu juga dia, selain daripada melarutkan minyak dalam air, dia juga memudahkan gosokan tadi, glide tu. Mana kita spray tu dia sebagai ni, apa dipanggil lah? Glide lah, senang lah nak gosok kan, licin je. And then dia mengharumkan baju. Okay, kalau untuk spray baju untuk buat ironing aid ni, the best is kalau you boleh pakai rose. Guna rose best. Apa satu lagi tu? Apa siapa tak jumpa slide guna phone slide ni. Guna vanilla pun best kan. Nanti saya cerita satu fungsi dia. Tapi yang ni saya beritahu ni sebagai secara sahaja dulu. Apa lagi kita boleh guna? Terpulanglah, kecuali saya rasa orang tak akan guna lemongrass, orang tak akan guna pandan untuk gosok baju kan. Citrus berry okey lagi untuk baju kanak-kanak sebab baju tu akan sentiasa bau, so kanak-kanak punya minda akan lebih terbuka. Dan ataupun you boleh pakai vanilla untuk relaxing. Kalau ni boleh pakai rose. Rose ni sebenarnya dia memberi tenaga tau apabila kita bau dia, rose ni. But nanti saya akan ceritalah apa fungsi rose ni tadi. Tapi itulah dia, bila nak iron baju you try lah pakai rose. Kalau tak pakai rose you pakai vanilla, tak vanilla cempaka. Yang lain-lain saya tak rasa strawberry. Yang lain-lain saya tak rasa you all semua nak pakai lah. Siapa yang nak spray dengan pandan kan? Siapa yang nak spray dengan lemongrass? Kecuali masuk hutan, yes. Masuk hutan, masuk kawasan ladang nak spray baju dengan lemongrass atau pandan, okay, that's fine. Anak kawan akak suka pandan untuk iron. Wah, okay kak. Itu minta dia testimoni kak. Macam mana saya risau ya orang makan dia. Sebab dah rasa macam kuih. Iron baju sekolah Wah. MPS boleh tuang dalam iron atau kena spray? Spray kat baju, spray kat baju. Spray lah senangnya. Spray lepas tu buat iron kan. Terbayang shifun pandan. Camping suka bau mengas sebab nyamuk kanan datang. Ya betul. Kalau camping spraykan lemongrass ataupun even pandan pun boleh. Okey, cara penggunaan sembuhkan beberapa kali ke pakaian sebelum gosok. Sebelum gosok dengan iron lah. Boleh je kalau nak tuang, tak ada masalah pun kan. Kalau rasa apa nama dia panggil nak senang. Tapi selalunya saya tahu iron macam ni kan, iron yang dalam gambar ni, bila you letak dia sekejap je habis. Sebab dia panas kan. That's why saya lebih suka kalau kita spray dan kita gosok. Kalau kita letak dalam iron ni tak panas, saya rasa cepat je dia hilang kan. Kecuali kalau you tambah air lah. Saya tak try lagi letak macam tu lah. Oh sorry. Okay. Kemudiannya sebagai penghalau serangga. Ni penghalau serangga Sebagai penghalau serangga yang ialah dia menghalau serangga seperti lipas, nyamuk, lalat dan semut. Ini secara apa lagi yang boleh dibuat menghapuskan hama. Yes, menghapuskan hama. Kenapa tiba-tiba suara encik bergema? Kenapa? Kuat ke? Bergema tu tandanya dia punya aura tu. Itulah sebenarnya. Okey,
penghalau serangga seperti lipas, nyamuk, lalat dan semut. Menghapuskan hama. Hama ni selalunya dekat katil lah kan. Kat katil, kalau you nak spray you punya bedsheet, pakailah. Dengar tak suara saya ni? Kenapa tiba-tiba? Tak, sebenarnya tadi saya ni baru je dalam 10 minit balik kerja. Daripada itu tadi ada hal tadi kat office kan. Jadi dia nak intro tu dia lambat sikit lah, nak panas. Sekarang ni dah okey lah, dia melompat-lompat lah nak cerita. Macam tadi tu dia awal-awal tadi tengah fikir 3 benda lagi kan. Dia ada terganggu sikit. Okey, ini sebagai penghalau serangga. Cara senang je, sembuhkan beberapa kali ke kawasan yang terlibat. Okey, contohnya kalau kita nak spray nyamuk, kita nak halau nyamuk kan, malam kan, kita nak spray kat mana? Spray lah dekat dalam bilik anak ke atau dalam bilik kita, spray kat langsir-langsir tu semua, spray lah dekat katil ke, spray dekat tempat kawasan tersorok kan. Kalau nak spray kat kawasan berlipas, spray je dah, tak ada masalah pun. Tengoklah kawasan tu ada telur lipas. Kalau telur lipas tu mesti ada lipas, spray terus je. Kalau semut, spray dekat laluan semut. Kalau lalat contohnya, kalau kan kita dalam rumah kadang ada bako sampah kecil kan. Basuh sampah kecil tu you spray kan. Dekat bila ada nyamuk lalat ke apa, you spray kan dekat atas tu. Tengok lalat. Saya pernah buat test kan. Saya pernah buat video tengok lalat datang ke tak. Lalat tak akan datangnya. Banyak baju anak, kasut pun boleh, tak ada masalah. Siapa ni next week anak siapa balik asrama? Yes. Kalau ada balik asrama tu selalunya dipijat lah kalau dekat hostel ni. Spray lah. Boleh direct contact dengan kulit? Boleh. Yang ini dia sebenarnya tak ada masalah pun kalau you nak buat body mist. Tapi jarang lah orang nak buat body mist kat spray pandan. Kan? Tak adalah. Contoh kalau you spray lemongrass, you all masuk hutan kan? Spray. Tak ada masalah pun nak spray. Spray je ke badan. Tak apa. It's okay. It's fine. Sebab concentration pun kurang kan dalam ni. Ya, jangan spray dalam mulut dia. Okay. Oi, janganlah. Ayah tengah ada kelas kan. Encik nak tanya polysorbate tu okey ke? Kira boleh spray kalau ada. Polysorbate 20 tu adalah solubilizer. Yang saya cakap tadi tu, solubilizer bila kita untuk larutkan minyak dalam air kan. Tak ada masalah. Polysorbate 20 tu adalah daripada coconut. Dia solubilizer, tak ada masalah. Spray je. Banyak je produk yang ada guna polysorbate 20 tu dalam shampoo pun ada. Sebab dia larutkan minyak dalam air, tu je fungsi dia sebenarnya. Kan? Cempaka best buat body mist. Anak saya suka spray kat ketiak dia. Okey. Okey, sekarang ni kita dah habis cara penggunaan secara am. Okey, sekarang ni saya nak cerita pula satu-satu punya fungsi pandan apa ni apa. Yang ini you all kena perhatikan sikitlah. Kalau nak tambah tak ada masalah. Saya okey je Sebab kadang-kadang you all yang menjual kadang dapat feedback, testimoni, even saya yang buat sendiri pun kita tak pernah try pun untuk fungsi-fungsi tertentu. Okey, yang pertama multipurpose aromatherapy spray tropical pandan. Okey. Pandan merupakan bauan tradisi masyarakat Malaysia bauan yang menyegarkan dan membantu dalam menghilangkan bau kurang enak dalam rumah, ruang pejabat dan juga kereta. Nak spray ke muka bagi nampak fresh boleh. Spray je lah daripada dalam satu kaki pada muka ke, boleh. Cuma bila kita tak cakap dulu ni, siapa Redmi Note 9 ni? Cuma kita cakap tak spray kat muka, kat badan ni sebab apa? Sebab dia multiple spray. That's why kalau nak pakai bila kita cakap nak pakai semua benda dekat badan, semua benda boleh, jadi kita limitkan lah bila kita nak berniaga tu. Jangan hard sell sangat lah. Tapi untuk contoh macam event-event tertentu, contoh you all nak masuk hutan macam saya cakap tadi, ataupun sebabkan nyamuk banyak, you nak spray kat body, boleh, tak ada masalah. Cuma jangan overclaim tu je saya cakap kan. Semua benda boleh guna dalam satu botol, kadang-kadang pun pelik juga. Okey. Ke pandan ni tadi, dalam rumah, ruang pejabat juga kereta. Okey. Yang ini you perasan tak kadang-kadang kalau naik teksi, naik kereta apa ke, kadang-kadang ada bau apa nama dia panggil, bau yang tak sedap. Dia orang ada gulungkan, dia ada ikatkan daun pandan, dia letak bawah seat kan.
Itu saja adalah contohnya nak deodorize lah, nak buang bau busuk. Minum bukan. Ya sayang. Okey. Adik naik dulu ya. Okey, adik buat dulu. Okey. Jadi ya, selalu ada orang letak bawah pandan kan. Jadi you all boleh je buat benda tu kan, tak ada masalah. Kemudiannya adalah bau bunga rampai. Ini salah satu lagi cara bagaimana you nak promote pandan. Kalau dulu orang kena potong-potong daun pandan tu untuk apa dia panggil? Siapa yang conteng ni? Saya conteng ke? Macam mana boleh kena conteng? Okey, kerana bau bunga rampai kan? Jadi kalau ini salah satu lagi sebab apa saya buat pandan ni. Bagaimana kita nak bagaimana saya nak memudahkan ataupun sutera nak memudahkan orang sebelum-sebelum ni. Kalau dulu nak kena ambil daun pandan, nak potong halus-halus untuk buat bunga rampai. Sekarang tak payah. Kan? Kita ada spray je. Nak bau bilik pengantin ke, nak bagi kawasan rumah tu, kawasan rumah dengan bau bunga rampai, tak ada masalah. Satu lagi, okey, dia again bersifat antibakteria dan antifungal, to confirm. Berkesan dalam menghalau serangga seperti lalat, lipas dan semut. Ada satu lagi, dia boleh halau tikus. Siapa punya mic? Nur Fadila. Fadila boleh mute? Fadila. Okey. Ini satu lagi bagaimana pandan boleh menghalau tikus. Jadi kalau kat rumah ke dekat kawasan mana ada tikus tu bolehlah kita letakkan dekat laluan-laluan tertentu agak-agak tahu ni laluan tikus, spraykan supaya tikus tak mau datang kat situ sebab bau. Satu lagi yang best adalah cuba you all spray pandan ni dalam cupboard. You spray you tutup. Nanti you tengok harum kalau ada lipas dalam tu sure lipas lari. Letak dalam kabinet pun boleh. Banyak pelbagai cara you all boleh buat sebenarnya untuk pandan ni. Sebab pandan ni orang kata daripada first NPS yang saya buat, first produk yang pandan oil yang kita discover yang sangat susah untuk di-extract dan akhirnya kita jumpa cara dia after 2 tahun selepas R&D. Jadi pandan ni insyaAllah saya takkan jual dia punya parti pada siapa-siapa. So saya still keep maintain kita punya rights untuk pandan ni, saya takkan bagi pada sesiapa. So ini akan menjadi kita punya senjata lah. Anak Ainai pun boleh. Yes, anak Ainai pun boleh sebenarnya. Any spray lah, kumbang pun boleh kan. Kadang kumbang ni dia rajin tebuk kayu. Kalau rumah kayu dulu dia selalu tebuk kayu tu kita boleh spray kan. Semut tak rajin singgah. Yes, betul. Ini semua ayat-ayat marketing ni sebenarnya. Kalau you all tahu, kalau baca Wati punya ayat, semut tak rajin singgah dengan ni. Kan? Spray kat cotton, cara guna paling mudah. Letak kat cotton. Cara paling mudah dan murah untuk hilangkan lipas dalam kabinet. Ini semua ayat-ayat yang you all boleh gunalah. Tak ada masalah pun. Anak-anak dulu ada Mandarin NPS. Mandarin NPS ni dia jarang-jarang ada. Mop lantai spray juga. Spray juga lah ya. Mop lantai kalau you rasa nak lepas dah mop dan kalau you nak bilas, you boleh masukkan 1-2 penutup NPS tu, betul mop lah. Boleh lah. Kalau nak spray, kalau rajin spray je. Macam saya kalau dekat dapur ni saya spray je. Lepas tu lap mop sekali kan. Terus clear. Minyak hilang, lalat tak datang, semut tak datang ke kawasan tu. So pandan is the best lah kalau you all nak buat apa ni panggil pelbagai benda lah yang nak buat. Bilik air, nak wangikan bilik air. Kalau dulu kerajaan Melaka dia rajin suruh IKS buat potong-potong bunga daun tu, masukkan dalam sachet dan tergantung. Tapi boleh tahan 2-3 hari je. Jadi why not kita ambil spray pandan, bagi kat cleaner biar dia spray kan. Itu salah satu cara lah. Berapa lama boleh tahan lalat tu tak datang dekat tempat yang kita spray tu? Dia macam ni, dia kadang-kadang tak boleh lama sangat sebab ini natural kan. So apabila kita spray mungkin dalam setengah jam je. After that dia nak maksud kat sini adalah apabila kita spray, so lalat akan lari tau. Bila lalat lari, dia kemungkinan tak akan datang balik kan. Kalau dia datang balik pun after 1 hour lah, 1 hour 2 hours lah. Tapi kalau saya
Saya personally kalau dekat tempat sampah ke kat mana ataupun kawasan yang berminyak ke apa, saya akan spray dulu bersih-bersih, spray banyak-banyak dan saya akan lap. Bila dah lap, dah bersih, minyak dah tak ada, bau pandan tu kuat, so dia takkan datang lah. Lalat, halau cicak. Cicak ni ada yang cakap dengan saya tapi saya tak pernah try lagi dekat cicak ni. Cubalah, Adelia, kalau nak try dengan cicak, boleh insyaAllah. Saya tak sure nak cakap. Kalau buat cicak lah. Ini satu lagi menghilangkan minyak pengganti meja ni biasalah. Ini kita tahu. Kesemua essential oil, kesemua MPS ni memang boleh buat ni untuk bersihkan minyak tadi. Dulu ada kematian dalam rumah sewa kami. Tak dijumpai seminggu. So lepas boleh ambil mayat kami spray pandan. Ya, menyeramkanlah pula cerita ni. Nak buang bau mayat. Boleh lah. Siapa berani buat ayat copywriting membuang bau mayat dengan tropical pandan. Berani buatlah. Okey, kemudiannya kenapa slide ni? Ada apa ni? Kejap ni. Macam mana boleh ada? Oh ni kot. Macam mana saya nak buang ni? Oh. Okey, dah. Okey. Cerita habis cerita mayat menyeramkan. Okey, sekarang kita pindah kepada lemongrass peppermint. Ini peppermint sebenarnya adalah yang paling bongsu lah dalam MPS ni, tapi saya cerita dia dulu pula. Okey, ini adalah formulasi dan gabungan minyak pati yang unik yang sangat menjagakan persekitaran dan minda kita. Dia membantu dalam menghilangkan bau kurang enak dalam dapur, kereta dan juga bukan menghilangkan bau kurang enak dalam spa dan juga spa tu adalah kita nak bagi bau spa lah sebenarnya. Saya salah tulis kat situ. Bersifat antifungal, berkesan menghalau serangga. Yang ini best. Kalau saya cakap tadi, kalau you all rasa nak masuk hutan ke ataupun malam nak tidur ke, spray, nyamuk takkan datang. Seriously, nyamuk takkan datang. Kalau yang ini kalau nak spray kat baju, kat badan boleh, tak ada masalah. Kalau nak camping, kalau pergi menuai getah ke, kalau zaman sekarang ada menuai getah lagi kan. Apa lagi you buat? Nak hiking ke, trekking ke, semua boleh. Menghilangkan kesan minyak daripada meja dan cermin. So lemongrass ni lagi segi apa dia panggil bau je lah sebenarnya yang saya suka dekat lemongrass peppermint ni sebab bau dia fresh. Boleh fokus, boleh you all akan lebih rasa macam bertenaga sikit lah. Jadi kalau macam pergi office ke ataupun baru pagi ke you nak rasa bertenaga, pakai spray lemongrass dengan peppermint. Dalam kereta saya suka pakainya lemongrass peppermint because dia energizing. Dalam kereta best pakai dia. Tapi kalau satu lagi kalau ada orang yang rokok ke apa, you spray juga dengan peppermint lemongrass peppermint ni. InsyaAllah dia akan boleh deodorant ataupun membuang bau bau rokok tadi tu. Ya, tak mengantuk ya. Kalau dalam kereta pakai lemongrass peppermint best. Okay, and it's a sweet lavender. Sweet lavender siapa tak tahu kan, senang kan, bau sangat menenang. Saya cakap lavender tahu dah menenangkan untuk mententerakan minda, emosi. Kalau nak tidur susah sangat nak tidur, kalau tak ada deep sleep, tak ada sleep well, spray. Spray sebelum nak tidur tu spray lah dulu. InsyaAllah sekejap dia tidur. Bersifat bersifat antibakteria, antivirus. Sebab lavender ni antivirus. So sekarang ni kalau you nak jaga virus dalam rumah bolehlah spray. Spray dekat udara. Spray banyak kali lah. Kalau yang best, kalau ada kawasan yang beraircon, bila you spray kan, masa tu you akan rasa tutup semua pintu rumah ni semua, you buka aircon, pasang, dan you all spray banyak-banyak lavender ni tadi sebab dia bersifat antivirus. Sesuai sebagai aning aid untuk mewangikan pakaian. Sama juga menghilangkan cermin pengait meja ni biasa. Ni best, menghapuskan bed bugs. Saya suka pakai lavender ni dekat atas katil sebenarnya. Atas bed sheet tu you spray,
pertamanya you akan rasa bau macam bau English sangat. Yang keduanya dia boleh membunuh hama-hama yang ada dekat dalam, yang terdapat dekat atas. Kita tak perasan hama kan, halus-halus tu kadang kan. Dekat atas cadar, kat atas katil atau tilam kan. Try pakai ni Ini is the best lah. Saya suka pakai ni, sweet lavender ni. Okay, rose sensation. Ini kena tengok sikit Dikenali sebagai Queen of Flower. Rose sensation memberikan bauan yang sangat menenangkan serta romantis. Okey, mengawal emosi serta membantu meningkatkan tenaga dalaman seseorang. Okey, saya nak cerita pasal spesifik pasal rose ni. Rose sensation ni, rose ni dia adalah kita panggil Queen of Flower. Kalau nak tahu rose ni dia mempunyai the highest vibration dia panggil. The highest vibration macam mana tadi Saya pernah cerita minggu lepas kot. Apabila setiap sel kita ni ada getaran dia tertentu kan. Jadinya apabila getaran lemah, getaran sel lemah, automatically kita punya body system, immune system pun kita akan lemah. Jadi apabila kita guna rose ni, kita tak perlu nak spray kat badan pun tak apa. Kita bau je. Apabila kita bau je, automatically kita punya sel akan respon, akan bergetar lebih kuat, memberikan tenaga kepada kita punya sel akan menghasilkan energi, sel akan energi akan terhasil dan akan menghasilkan immune system yang bagus. That's why saya cakap tadi ni, apabila kita bau rose, dia automatically dia boleh meningkatkan tenaga dalaman seseorang tau. Apabila getaran pada sel tu tinggi, kuat. Kalau you all letih-letih, you all demam ke, you all apa nama dia panggil, flu ke apa, bukan nak kata kalau tak ada benda tu semua, apabila kita flu, bila kita demam, kita punya tenaga dalaman kita akan kurang, kita punya sel pun bergerak dengan lebih perlahan, bergetar dengan lebih perlahan. Jadi gunakan rose, spray je rose. Tak perlu spray kat badan. Kita bau pun dah cukup dah. Kita bau pun dah cukup untuk dia meningkatkan kita punya getaran sel dan akhirnya akan menghasilkan tenaga yang lebih tinggi dan kita punya automatically kita punya immune system akan berfungsi dengan lebih baik. Inilah rose. Ini best juga kalau you nak buat ironing aid untuk husband tak tahulah you nak pakai rose ke tak, you all lah. Bagi kerja tu nak iron baju, pakailah rose sensation. So macam saya cakap tadi, apabila you bau rose, you punya tenaga dalaman tu kuat. Moody time period pun pakai. Okay, menghilangkan kesan minyak di permukaan meja dan cermin. Okay, samalah. Okay, cempaka. Saya sekejap je kita buat malam ni. Cempaka. Okey, haruman cempaka yang dimodernkan. Ini saya selalu sebut. Kadang-kadang kalau kita cakap cempaka, orang ingat cempaka dia cempaka yang lama, macam cempaka yang cempaka orang dulu-dulu kalau cakap cempaka ni bau dia tradisional kan. Jadi kat sini kita modernkan, sutra ni suka macam ni, kita modernkan, kita combinekan minyak cempaka ni tadi dengan dengan minyak pati daripada citrus. Kat dalam ni dia ada orange, dia ada lemon, dia ada mandarin, ada sedikit vanilla, sikit je, tak banyak yang kita buat. Kita hasilkan haruman yang bunga yang segar ni. Jadi dia akan menghasilkan bau yang segar tau. Cempaka tradisional kita modernkan dengan campur dengan sikit citrus, so dia akan jadi bau yang fresh floral. Dia panggil. Fresh floral. Ini cempaka dengan frangipani ni dulu saya pergi belajar dekat Perancis tu untuk buat dia. Untuk basic, untuk belajar buat perfume, inilah dia hasilnya sampai sekarang. Dan saya pun tak boleh move on. Saya masih suka pakai cempaka. Cuma frangipani tu yang merah tu apa nama? Dulu ada Glory kan, Glory. Glory tu je saya discontinued, tapi saya letakkan dalam minyak wangi sajalah. Ini yang best. So dia sekaligus dia akan mengartikan minda dan fizikal. I bet you all bangun pagi, you all spray cempaka. You all spray cempaka. Best bau dia dan automatically you akan aktif. Nak pergi kerja ke, nak sebelum nak pergi kerja ke, nak bau dia dulu, nak spray dalam kereta ke, pakailah cempaka. Sesuai untuk mematikan emosi dan minda di pagi hari, terutamanya untuk memulakan hari anda. Ini ayat skema lah. Bersifat antibakterial, antifungal, okey, sama. Ini pun best kalau nak buat ironing aid, untuk mengurangkan kepakaian. Ini pun samalah, menghilangkan kesan minyak muka meja dan cermin. Okey. Dalam banyak-banyak MPS ni, ada satu yang saya tak suggest untuk you all spray atas meja untuk lap minyak
ataupun dia panggil apa, nak meninggalkan minyak atau decrease. Agak-agak you all apa daripada 6 tadi ni, apa yang saya tak suggest untuk digunakan sebagai pembersih minyak di permukaan meja dan cermin? Siapa boleh teka? Agak-agak ah. Vanilla belum masuk lagi. Citrus. Terus siapa tu? Siapa yang cakap? Mashi. Mashi. Kenapa Mashi? Sebab Sebab ada sebab. Sebab apa? Buat apa ibu? Citrus tu, alamak, kejap lah. Tengok dulu. Siapa tahu? Siapa tahu? Bukan hilangkan selera, tak. Sebab bau buah akan lagi menarik perhatian serangga. Betul. Ini Ah, dia pernah itulah. masuk kelas ni. Siapa yang cakap tu? Mashi ke apa? Mashi kan? Amy, Kak Amy. Kak Amy. Kak Amy. Syok. Ibu nak cakap pun tak boleh tau. Okey, jangan gaduh anak beranak. Jangan gaduh anak beranak. Sebab bau wangian tu wangi, bau sweet kan. Apabila dia bau sweet, so nanti dia akan menarik perhatian lalat. Jadi itu sebab saya tak suggest untuk you all pakai citrus berry untuk cuci meja dan cermin. Dia akan attract. Yes, dia akan attract. Sebab ada ester dalam tu. Dia bau manis dia akan attract. Yang lain-lain you all still boleh pakai. Even cempaka ni boleh nak pakai pun boleh. Cuma saya pun tak advise cempaka lah. Sebab cempaka ni bagi saya rugi kalau spray atas meja. Yang best untuk spray atas meja adalah lemongrass, pandan. Itu dua lah. Okay. Yang ni best kalau nak buat body mist. Kalau saya pun buat body mist. Spray bagian nak. Lelaki ni kan dia suka macam kolon kan spray kan. Saya pernah spray. So you rasa confident sikit lah. Wangi kan. Walaupun dia ni ada kadang-kadang ada bau sikit bau perempuan kan. Tapi tak apalah, dia unisex. Bagi saya unisex lah. Okay. Saya tak habis strawberry lagi rupanya, patutlah. Gabungan minyak strawberry yang ceria terkenal sebagai bawang yang dapat menguatkan memori dan menjadikan pengguna lebih fokus. Okey. Gabungan minyak pati, citrus dan berry. Kedua-dua bahan ni tadi, dia sangat apa nama dia panggil? Citrus ataupun dia bau yang ceria. So dia akan meningkatkan kita punya konsentrasi tau. Konsentrasi. So apabila konsentrasi tinggi, kita akan lebih fokus. Jadi sangat sesuai untuk untuk para pelajar ketika mengulang-kaji pelajaran ni, sebab dia boleh menguatkan kita punya memori. So kalau buat anak-anak yang tengah nak belajar agak-agak hilang tumpuannya, spray kan. Bau apa yang boleh jadikan mist tadi? Cempaka. Red mikat salmai tadi. Apa tak nama salmai? Boleh jadi bau cempaka tadi. Okey. So kita balik to strawberry. So sangat sesuai. Ini adalah salah satu dia punya key point untuk you all jual MPS sebagai sebagai bawang yang boleh menguatkan memori dan meningkatkan fokus. Ni sesuai untuk para pelajar. Bersifat antibakterial, antiviral, antifungal, sebagai iodine 8 pun boleh, tak ada masalah. Ini saya tulis menghilangkan asam minyak permukaan meja. Memang boleh tapi saya tak suggest. Sebab dia akan datangnya bau. Tapi kalau dah tak ada nak pakailah. Cuma saya tak advise untuk ni, nanti lalat pun datang. Of course, Aida memanglah tak boleh bertahan lama sebab satunya natural. Kemudiannya dia ni bukannya boleh stay dekat udara lama sangat, tak boleh. Dalam setengah jam cukup. Lagi satu itulah kesan macam saya cerita pada awal-awal dulu. Aromaterapi ni dia tak payah lama. Setengah jam pun cukup dah. Sebab itulah fungsi utama dia pun aromaterapi untuk meningkatkan, untuk mengaktifkan keperluan-keperluan anda, emosi, dari segi emosi, dari segi minda, dari segi tenaga. Dalam masa setengah jam cukup dah. Tak payah lama-lama. Anak-anak pun sama. You kalau terlampau lama pun dia akan tepu. Tepu pun no point. Sebab reseptor kita tepu, reseptor tak dapat nak tafsir lagi dah. Dah cukup dah. Setengah jam cukup. Tak perlu lama. Okey, yang terakhir. Okey, yang terakhir vanila ni sebenarnya apa nama dia panggil tadi ni, vanila ni sebenarnya saya sekarang insyaAllah sekarang saya nak habiskan dulu label-label lama. Sekarang ni insyaAllah bulan 3 saya print label baru. Saya nak seragamkan botol dia. Seragamkan botol NPS ni. So senang.
untuk kami di pihak pengeluaran tak perlu apa dipanggil, menggunakan pelbagai jenis botol. Jadi kurang kita punya inventory. So kita aja pakai botol yang sama sahaja, kan? Sama juga macam kita buat dekat apa dipanggil tu, dekat shower gel. InsyaAllah kita akan botol yang sama kita pakai tu juga kalau ada shower gel yang lain. Jadi kita senang label ukuran yang sama. Ini salah satu daripada kita punya perancangan bagaimana kita nak mengurangkan inventory pada masa akan datang. Okey. Vanilla, saya suka vanilla. Gabungan minyak pati vanilla patchouli yang menghasilkan bauan mewah. Saya suka gila bau dia ni sebab you akan rasa macam ni. Nak tafsir susah lah. You akan rasa comfort, you akan rasa relax kan. Saya selalu spray dekat office saya dekat HQ ni. So bila ada orang yang masuk dia kata, wah bestnya bau ni kan. Hilang semua stres. Yes betul. Makanya kuantiti ml pun sama. Memang kuantiti dia memang 200 ml pun sebelum ni. Harga je lain sebab vanilla ni dia mahal sikit. Harga dia 27, yang lain semua 25. Gabungan minyak pati vanilla dan patchouli yang menghasilkan bau mewah, seksi serta menenangkan sesuai bagi mereka yang mahukan kedamaian. Ni ayat-ayat skema lah. Again dia sama juga bersifat antibakterial dan antifungal. Sama untuk buat ironing aid. Siapa yang rasa nak relax tenang sangat, buatlah ironing aid. Memang best. Ini pun samalah. Ini pun sama, you all boleh buat body mist. Okay. Okay. Saya rasa sampai setakat tu sahaja apa dipanggil talk pasal MPS sebab memang kita dah jangka pun saya dah jangka pun tak banyak sangat nak cerita sebab you all dah bagi saya you all dah biasa sangat dengan MPS cuma yang newbie ataupun yang baru-baru ni yang DS ni kalau nak tahu inilah cerita-cerita dia berkenaan dengan multipurpose spray. Yang penting untuk multipurpose spray ni adalah kena ingat dia punya kegunaan secara am dia tu sangat mudah. Yang pertama tadi kalau kita boleh ulang balik untuk menjagakan udara, yang keduanya untuk menghalau serangga, yang ketiganya untuk membersihkan meja minyak di permukaan meja dan cermin, yang keempatnya untuk apa tadi apa nama tadi? Yang keempat siapa yang boleh ingat? Apa boleh ingat tadi? Yang keempat untuk sebagai apa? Lepas tu ada juga untuk apa tadi saya pun dah tak apa nak ingat dah. Banyak sangat. Untuk buang kat tak, itu sebagai penjaga udara lah. Sebagai ironing aid. Sebagai ironing aid untuk membersih minyak minyak dan degrease tadilah. Tu antara beberapa inilah. Okey, ada soalan nak tanya tak? Alas serangga. Ada soalan nak tanya? Cuma saya beritahu vanilla ni belum keluar lagi lah. Kita just buat dulu dia punya level. Dan insyaAllah kita akan keluarkan selepas batch yang terakhir ni habis. Okay. Spray yang habis jangan terbuang bila dengan botol dah masuk dalam tangki air untuk wiper kereta. Macam kereta lebih basic. Jika hujan akan lebih terang kita menawan. Ini salah satu pada teknik lah. Bagaimana kita boleh mempergunakan dia. Kalau customer tanya sebotol boleh tahan berapa lama ikut kerapan yang dulu. Yes. Kalau contoh kalau you pakai you pakai setiap hari 3 kali contoh. Setiap hari 3 kali kan. Berapa kali spray? Berapa kali spray? Kalau apa dia panggil? Berapa kali spray? Kalau 2-3 kali spray, lama dah boleh pakai. Tapi kalau dah sampai 10 kali, 20 kali spray, macam saya hari tu saya bersihkan lukisan anak di dinding kan. Yang itu saya pakai banyak. Saya spray, saya ada video tu. Saya spray. Nama dia panggil, saya spray, saya lap kan. So dia tu yang ambil masa yang lama dan saya rasa dekat dalam 20 ml juga habis tu. Jangan bagi hilang itu air tsunami. Apa tu? Okey, apa tadi? Sekejap saya nak baca balik. Dia nak tanya. Kejap saya baca satu-satu ni. Apa beza minyak panas extract? Siapa yang nak tanya tadi tu? Boleh tanya. Assalamualaikum. Salam. Siapa ni? Suami Amy. Suami Amy ya, buat tuan.
saya mencelah. Boleh. Okey, Assalamualaikum semua. Salam. Ya. Selamat malam, salam sejahtera. Okey, saya dah diberi spray tu oleh AB dan saya dah cuba praktikan kat rumah lah. Alhamdulillah, nampaknya benda tu ada efek dia lah. Cumanya sekarang ni saya nak minta pendapat dengan cakap soalan sikit lah. Saya ni bekerja dalam sektor penerbangan Okey. Jadi soalan saya ni, spray ni ataupun produk ni sesuai tak guna untuk guna dalam pesawat? Kegunaan dalam pesawat. Dalam pesawat. Saya bagi senario sikit. Macam dalam pesawat kami ni, bila kita serve in-flight food, makanan dan sebagainya lah. Okey. Jadi bila kapal dah sampai, dah land, dah masuk hangar, so saya dapat report daripada pramugari ada semut, ada lipas, ada macam bug lah. So saya tak berani nak recommend lagi benda ni. So sebab tu saya nak tanyalah, saya nak tanya sesuai tak saya nak cuba benda ni dalam pesawat. Kalau dalam pesawat tak ada masalah tuan. Boleh je pakai. Kalau ini ada inisiatif sendirilah. Kalau nak spray contoh lemongrass, nak bau pandan, tak ada masalah. Tapi ada tak apa nama dipanggil permasalahan pula pada airline kalau guna tu kan? Bagi kita tak ada masalah kalau nak guna. Boleh je bawa travel. Tak ada masalah. Okey. Saya kurang pasti tentang konten flavor dia tu. Dia ada lemongrass apa semua kan. Pandan ni soal. Saya nak tanya, ada tak yang neutral, yang tak ada bau? Yang tak ada Sebab bau? setengah orang ni dia ada dia punya maksud saya spray tu dia tak ada bau, dia tak ada flavor lah, dia natural, bau natural. Tuan, setengah orang ni ada alergi bau pandan, ada alergi faham. bau macam-macam bau. Ya, Saya cuma tanya je lah. Sebab kita ni aromaterapi tuan. Dan kita punya keberkesanan produk tadi berdasarkan kepada bersandarkan kepada EO tu tadi. Kalau tak dia air je tuan. Baik. Kan? So aromaterapi ni memang kena ada bau Mesti. Kalau tak nama pun aromaterapi kan. Mesti ada bau. Kalau yang tuan kata yang tak ada bau tu mestinya adalah contohnya daripada apa nama dipanggil daripada pest control punya lah selalunya. Macam kita aromaterapi tak adalah. Mesti ada bau. I don't know kalau you pernah dengar apa Balkis pewangi tu. Ya. Saya pernah. Saya dah recommend pada syarikat lah untuk gunakan. Lepas tu? Tak ada. Hilang. Boleh jap. Tak apa nanti sambung balik Cik, sajadah dengan Rumi masih botol lama? Yes, masih botol lama. Kalau tak guna 1 tahun pun tak biaya. Boleh jadikan hand sanitizer. Hand sanitizer ni kalau nak jadikan dia selalunya tafsiran pada hand sanitizer ni adalah mesti alkohol 70%. Sebab kita tak boleh lah. Walaupun dia boleh membunuh bakteria apa semua kan. Saya punya 4 tahun dah. Nak tanya. Ya. Siapa ni? Kalau Salma. Puan Salma. Kalau kulat yang dekat bilik air tu boleh ke? Boleh. Boleh. Kalau kita spray dia takkan ada ke next time? Kena selalu spray lah. Spray dia akan hilang lah. Tapi sebab apa dia ada kulat? Sebab lembab kat situ. Tu yang tumbuh kulat kan. Okey. Pandan atau lemongrass sesuai lah? Boleh. Lemongrass pandan okey. Okey. Encik MPX keseluruhan ada berapa botol? MPX keseluruhan ada 7 lah. Termasuk vanilla. Yang ada gambar tu tadi 7 lah. Dulu simpan entah ke mana. Salah ada 7. Okey. Sesuai tak sebab ada aerosol atau high pressure punya content? Sesuai sebab tak ada. Okey. Kalau orang putih tak suka bau pandan, menyampah je. Orang putih selalu suka bau lemongrass. Lain tak okey. Lain terputus. Pun masih kulat bersih kulat lepas spray tak ada. Okey.
Okey. Lepas tu ada ni, ada promosi hujung minggu. Kalau rasa nak membeli bolehlah hujung minggu, tapi hari Isnin baru kita hantar Promosi dia 3 botol RM 69. Kalau tak RM berapa? 75 kan? Ini promosi hujung minggu. 26 hari ni sehingga 28 bulan 23.59. 3 botol Tiap minggu ke cik promosi? hujung minggu Tiap je. minggu ke? Hujung minggu je. Start ni sampailah hari Jumaat, hari Ahad. Ini termasuk ke semua sekali 77, boleh combine mana-mana 3. Termasuklah vanilla. Okay, go. Termasuk vanilla. Okay, you promo lah hujung minggu. Boleh borong, silakan borong. Yes, 28, 26 hari ni sekarang ni. Bukan 28. 28. Termasuk vanilla termasuk vanilla. Saya buat promosi. 3 botol RM69. Nanti harga saya beritahu lah balik harga yang tu. Tapi tak banyak beza lah, beza kat sini pun beza lah RM2 je kan. InsyaAllah. Tak apa. Don't worry. Sebab kita dah biasa buat ni sebelum ni. 46. Yes, Cik, boleh tanya. plus. Ya, siapa ni? Nazri. Ya, Cik Nazri. Okey, nak tanya satu. Selain daripada biasa kalau luka-luka, saya gunakan lavender. Lavender. Betul kan? Betul. Okey. Selain daripada lavender, yang lain semua boleh guna lemongrass peppermint. Lemongrass peppermint tu okey. Pun best. Luka. Lemongrass dengan lavender lah. Bagus. Yes. Dua tu okey. Okey. Terima kasih. Sebab saya dulu pernah accident. Saya guna lavender. Lavender lah. Memang saya guna lavender 100% lah. Boleh katakan. Lepas tu saya mana yang teruk-teruk saya guna Kio apa tu? Pakai guna Kio 100. Kio 100 tu. Tapi yang pakai lavender yang kecil-kecil ni memang saya rasa bari-bari tu kalau yang kecil datang tu kan memang tak ada. Yalah, itulah pakai lah. Itu memang lavender. Selain daripada lavender boleh pakai lemongrass peppermint. Lemongrass peppermint. Okey. Kalau gatal-gatal ke pakailah, sakit-sakit pakai lemongrass peppermint. Sebab dalam tu peppermint dia boleh dipanggil macam mana nak cakap kalau dia boleh macam kadang-kadang kan kalau kita luka kadang kat keliling tu kan gatal tu. Betul. Jadi kita spray dengan lavender dengan peppermint, lemongrass peppermint ni. Okey. Alright. Thank you. Alright. Ada lagi soalan? Kalau tak ada macam biasalah kita tanya-tanya soalan. Kan? Kita tanya-tanya soalan. Tapi blast dulu. Boleh post ke FB. Yes, silakan terus post FB. Kalau macam eczema boleh juga lemongrass. Lemongrass peppermint. Boleh? Tapi yang best untuk eczema boleh pakai lavender lah. Rose pun boleh sebenarnya untuk eczema. Rose dengan lavender boleh, lemongrass pun boleh.